Bukan sebagai pembunuh senyap, kini ianya semakin membarah dalam kalangan rakyat Malaysia. Buli cyber sudah menjadi ancaman kepada negara apabila Malaysia dilaporkan naib Johan di Asia pada 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia oleh UNICEF sekaligus menjejaskan imej negara yang menerapkan nilai ketimuran. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, buli cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej teks SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Kejadian ini kian berleluasa sejajar dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia zaman kini. Hal ini sememangnya telah menjadi norma dalam kehidupan maya tanpa disedari masyarakat. Akhbar Harian Metro telah melaporkan bahawa Malaysia telah berada di tangga kedua dalam statistik cyberbuli di Asia 2020 yang seharusnya menjadi kerisauan kepada masyarakat. Setiap yang berlaku pasti ada akar umbinya. Oleh itu, semua pihak terutamanya golongan mahasiswa wajarlah mengambil peranan dalam membendung isu cyberbuli ini dari terus berleluasa. Antara punca yang menyebabkan berlakunya buli cyber dalam kalangan pelajar adalah mereka kurang menghayati nilai-nilai murni. Hal ini dikatakan mereka tidak dapat membezakan yang mana perkara yang baik atau buruk. Hal ini disebabkan oleh mereka kurang didedakan kepada ajaran agama atau nilai-nilai murni sejak kecil lagi. Mengikut berita Astro Avani, pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia Dr. Anwar Ahmad berkata bahawa masalah buli berlaku dalam kalangan pelajar adalah amat sangat berkait dengan nilai yang mereka pegang. Maksudnya, kalau seseorang itu mempunyai nilai agama yang baik, nilai moral yang baik, mereka tidak akan melakukan buli. Oleh itu, sebagai seorang pelajar yang bijak dan mempunyai nilai murni tidak akan melakukan buli cyber dan juga akan berfikir sebelum bertindak. Selain itu, buli cyber boleh juga dikaitkan dengan pengaruh televisyen dan media sosial. Hal ini kerana media sosial dan televisyen mempunyai pelbagai unsur-unsur yang negatif yang membolehkan masyarakat kini terpengaruh dengan unsur tersebut. Dari segi televisyen, ianya banyak menayangkan pelbagai cerita-cerita yang berunsurkan kritikan. Contohnya rancangan seperti Melodi sentiasa mengambil tahu tentang masalah peribadi selebriti-selebriti. Dari segi media sosial pula, masyarakat kini sekurang-kurangnya pasti mempunyai satu jenis aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun Twitter. Justru, dari aplikasi ini, masyarakat pasti akan sentiasa membaca komen-komen yang dilemparkan oleh netizen-netizen. Kesannya, masyarakat akan terbiasa dengan komen-komen yang negatif yang dibacakan oleh mereka. Hal ini menyebabkan mereka merasa bahawa kritikan negatif adalah perkara yang biasa bagi masyarakat kini. Contohnya kes buli cyber yang berlaku di Korea Selatan yang terjadi pada seorang penyanyi kumpulan wanita yang bernama Suli dari kumpulan FX telah membunuh diri di kediamannya kerana tidak tahan menanggung ketegangan emosi hasil daripada buli cyber ini. Walaupun mangsa kelihatan gembira dan ceria di kaca TV, namun tiada siapa yang sangka bahawa dia mengalami depresi yang melampau sehinggakan melakukan perbuatan tersebut. Oleh itu, janganlah membiasakan diri dengan membaca kritikan-kritikan negatif di media sosial dan televisyen supaya masalah buli cyber dapat ditangani. Akhir sekali, faktor berlakunya buli cyber ini termasuklah pengaruh daripada rakan sebaya yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar pada masa kini. Setiap pelajar mestilah mempunyai kumpulan yang tersendiri, bukan? Oleh disebabkan itu, mereka berani untuk melakukan aktiviti buli cyber kepada individu yang kelihatan lemah di mata mereka. Tambahan pula, mereka berfikir bahawa perlakuan tersebut kelihatan menarik dan bagi mengekalkan diri mereka berada dalam lingkungan sosial yang diterima oleh rakan-rakan, mereka haruslah berani untuk melakukan
melakukan perbuatan itu walaupun perbuatan itu salah di sisi undang-undang. Sebagai contoh, kita dapat melihat pada pertengahan tahun 2017, akhbar The Star telah melaporkan kisah seorang pelajar kejuruteraan dari College University Tunku Abdul Rahman yang berusia 20 tahun telah terjun dari tingkat 17 pangsapurinya di Pulau Pinang. Pelajar ini dikenali sebagai Teh Weng Chun dan dipercayai membunuh dirinya kerana tekanan perasaan akibat pelajarannya serta gangguan buli cyber yang tidak terkawal. Sebelum kematiannya, Teh dikatakan menjadi mangsa buli cyber di mana beliau telah menerima pesanan-pesanan dalam talian yang menyakiti hatinya. Melalui isu ini, kita dapat membuktikan bahawa rakan-rakan berupaya memprovokasi seseorang individu sehingga tindakan pembuli berada di luar kewarasan otaknya. Oleh itu, sebagai seorang pelajar yang berilmu pengetahuan dan beretika, wajarlah untuk sentiasa berhati-hati dan bijak dalam memilih rakan sebaya. Antara langkah untuk mengatasi kes buli cyber dalam kalangan pelajar adalah dengan mengadakan kempen nilai-nilai murni untuk meningkatkan penghayatan nilai-nilai pelajar terhadap nilai-nilai murni. Pihak sekolah boleh mengadakan kempen nilai murni setiap Jumaat di sekolah-sekolah dan di kolej-kolej ataupun melalui pendidikan moral untuk meningkatkan penghayatan mereka terhadap nilai-nilai murni. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga haruslah mengajar anak-anak nilai-nilai murni melalui cerita-cerita dan juga ajar agama sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melenturlah bulu biarlah dari lubungnya. Seterusnya, langkah mengatasi yang boleh dilakukan adalah ibu bapa boleh mengawal penggunaan televisyen dan media sosial anak-anak. Ibu bapa mungkin boleh membenarkan anak-anak untuk menonton televisyen sebanyak 4 jam sehari dan konten-konten yang ditonton oleh anak-anak juga perlu ditapis oleh ibu bapa. Selain itu, ibu bapa juga boleh memuat naik aplikasi seperti Google Family Link for Parents supaya ibu bapa dapat memantau aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh anak-anak di media sosial. Contohnya, ibu bapa boleh memantau anak-anak dari segi melarang anak-anak untuk menggunakan aplikasi media sosial untuk perkara yang tidak berfaedah seperti membaca kritikan-kritikan netizen. Selain itu, ibu bapa juga perlu memperbanyakkan anak-anak untuk menonton cerita yang berkaitan dengan pembelajaran dari membiarkan mereka menonton perkara yang membuangkan masa mereka dan negatif. Kesimpulannya, menghaidkan anak-anak dalam penggunaan televisyen dan media sosial dapat membantu anak-anak untuk tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan cyberbully. Di samping itu, seseorang individu perlulah memilih rakan yang berakhlak mulia dan bermoral. Pengaruh positif rakan sebaya dapat membentuk satu perlakuan serta kepribadian mulia kepada seseorang individu itu. Hal ini kerana kawan yang dipilih adalah cerminan diri mereka. Hal ini boleh disimpulkan bahawa sekiranya seseorang individu itu baik, maka seseorang itu boleh mendorong rakannya melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, jika seseorang kawan itu buruk akhlaknya, maka secara tidak sedar akan mendorong rakannya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral seperti berkata kasar, melakukan buli cyber, melakukan jenayah dan sebagainya. Rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam menentukan arah kehidupan kita. Maka dengan itu, nilai saling hormat menghormati dan nilai rasional perlulah diterapkan oleh setiap individu. Seseorang yang melakukan buli cyber menunjukkan bahawa diri mereka tidak menghormati orang lain. Setiap individu perlulah menerapkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain dengan memberi layanan yang baik, tidak kira walaupun berlainan bangsa, keagama dan budaya. Tambahan pula, kita perlulah bersikap rasional dalam setiap tindakan atau keputusan yang kita lakukan. Akhir kata, semua pihak terutamanya ibu bapa dan mahasiswa sendiri perlulah berganding bahu dalam membendung norma yang tidak sewajarnya ini agar Malaysia dapat menjadi sebuah negara yang aman dan berkembang pesat selari dengan golongan cendekiawan yang memimpin Malaysia ke arah negara yang cemerlang.